Jelajah aspirasi keluarga Malaysia, mai kedah. Pamer kementerian program bawa faedah. Sukan maya jualan AKN dan barang murah. Kami bekerja yang jamin kerja bagi mereka. Jom pakak mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam Di pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star, Kedah. RM60,000 pelajar akan terima tablet program Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. Idea keluarga Malaysia diilhamkan kerajaan bukan retorik atau slogan semata-mata. Sebaliknya semangat diterapkan dalam pentadbiran negara yang mengetengahkan kepentingan memelihara kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, dalam konteks negara, rakyat merupakan satu keluarga yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, kaum dan usia. Perdana Menteri berkata keutamaan semua pihak ketika ini adalah untuk memulihkan negara dan ekonomi tanpa memandang siapa ditimpa musibah. Menurut beliau, matlamat tersebut dapat direalisasikan dengan memberi penekanan kepada nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi, kuncinya ada di tangan kita, seluruh keluarga Malaysia. Ini kerana hanya dengan keharmonian sahaja kita mampu mendapatkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Oleh itu saya mengajak seluruh keluarga Malaysia untuk terus teguh bersama menjadi sebuah keluarga Malaysia yang hadis sejahtera. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia di perkarangan Stadium Darul Aman. Pada program sama, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan RM1.3 bilion diperuntukkan bagi melaksanakan 7 rancangan tebatan banjir dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk meminimumkan impak banjir di Kedah. Pelaksanaan projek itu melibatkan Sungai Pendang, Sungai Kedah Anak Bukit, Sungai Baling dan Sungai Kuala Pegang serta Bandar Jitra Selatan. Selain itu, Perdana Menteri berkata 844 unit rumah di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT kini dibina dan dibaik pulih, melibatkan peruntukan keseluruhan kira-kira RM15.7 juta. Melihat kepada isu kualiti hidup dan kesejahteraan keluarga miskin tegar dan miskin, kerajaan telah memperkenalkan program perumahan rakyat miskin ataupun PPRT dengan menyediakan kediaman yang lebih selesa dan stabil. Bagi memenuhi inisiatif ini, sebanyak 844 unit rumah kini dibina dan dibaik pulih di negeri Kedah, melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM15.702 juta yang memanfaatkan lebih 4,220 ahli isi rumah luar bandar. Kerajaan juga merancang membina sebuah pusat kanser wilayah utara PKWU di Sungai Petani di bawah peruntukan Rolling Plan ke-4 RM ke-12.
Turut diumum perancangan membangunkan laluan 4 lorong dari Pokok Sena ke Bandar Durian Burong dan peruntukan 1.13 bilion ringgit bagi pembangunan sekolah dan institusi pendidikan melibatkan 109 projek baru dan sedia ada. Begitu juga 425 juta ringgit bagi menaik taraf laluan 7 dari Persimpangan Lencongan Barat ke Persimpangan 3 Kemboja, selain peruntukan 526 juta ringgit untuk menaik taraf Jalan Persekutuan Gerik Kupang lunas. Peranti siswa keluarga Malaysia akan diedarkan kepada penuntut institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang terpilih. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata pelancarannya akan disempurnakan Perdana Menteri di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam esok. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan setiap penerima bakal mendapat tablet Samsung model terkini lengkap dengan pelindung, papan kekunci dan stylus pen. Sebelum ini, Tan Sri Anwar berkata 60,000 pelajar dijangka menerima manfaat. Permohonan telah dibuka secara dalam talian sejak 15 April hingga 15 Mei lepas bagi fasa pertama. Pakej Peranti Siswa Keluarga Malaysia adalah inisiatif kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada setiap pelajar B40 di IPT. Tablet jenama Samsung telah dipilih sebagai pemenang tender bagi program berkenaan untuk membekalkan peranti mengikut 5 zon iaitu Zon Sabah dan Sarawak, Zon Utara, Zon Tengah, Zon Timur dan Zon Selatan. 295 buah denai yang meliputi 671 km panjang berjaya dibina Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA menerusi program Denai Sungai Kebangsaan DSK. Program yang bermula sejak 2020 itu turut menyasarkan pembinaan denai sepanjang 10,000 km di seluruh negara menjelang 2030. Hadirin dan hadirat sekalian. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Dr. Mansur Othman berkata program dengan peruntukan 10 juta ringgit itu bertujuan menangani cabaran sosio alam sekitar dengan pendekatan nature-based solution. Ia melibatkan pembinaan denai di sepanjang jajaran sungai dan kolam. By 2030, kita targeted about 10,000 km to be completed under this project lah. Di bawah projek ini. Sehingga kini sebanyak 295 denai yang meliputi 671.1 km panjang di seluruh Malaysia telah didaftarkan di bawah NEPA projek DSK. Kalau kita translate dalam 100 mungkin dalam 30% lebih sikit lah. Kerjasama dari pelbagai agensi bukan kerajaan NGO dalam menjayakan program tersebut juga sangat dialu-alukan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan DSK Sungai Muda di Kampung Permatang Bendahari dekat Penaga. 1 bilion ringgit dana sokongan diperuntukkan kerajaan bagi membantu pengoperasian perkhidmatan bas henti-henti di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata penyediaan dana dibuat di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti SBST dan dana sokongan sementara bas berhenti-henti ISBSF. Menurut beliau, penambahbaikan perkhidmatan penting bagi memberi keselesaan dan bersesuaian kehendak penumpang. Pada tahun 2012, kita telah memperuntukkan 1 bilion ringgit secara kumulatif setiap tahun. Sehingga hari inilah kumulatif terkumpul 1 bilion ringgit untuk membantu pengoperasian bas henti-henti. Ini sangat penting kerana untuk rakyat yang tidak mampu membeli kenderaan ataupun membeli motor atau kereta. Memang mereka memerlukan perkhidmatan bas. Penganjuran Pertanian, Hortikultur dan Pelancongan Agro Malaysia MAHA edisi tahun 2022 merekodkan nilai jualan melangkau 281 juta ringgit melepasi sasaran yang ditetapkan sebanyak 250 juta ringgit. Nilai jualan MAHA 2022 itu meliputi aktiviti perdagangan dan perniagaan termasuk jualan terus, jualan dalam talian serta padanan perniagaan.
Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi, sambutan luar biasa Maha 2022 turut mencatatkan kehadiran melebihi 1.47 juta pengunjung. Bagi aktiviti perniagaan bersama Syarikat Pemasar Luar Negara, sebanyak 160 buah syarikat tempatan telah terlibat sepanjang Maha diadakan. Pasaran luar negara yang terlibat adalah seperti negara China, Jepun, Australia, Jerman, Thailand, UK, Singapura dan Timur Tengah, melibatkan potensi jualan berjumlah 68.2 juta ringgit. Beliau berucap pada malam apresiasi Maha 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEP, Serdang, Selangor. Penganjuran Maha 2022 menyaksikan pemeteraian 33 perjanjian memorandum persefahaman MOU membabitkan pengusaha antarabangsa dan tempatan dengan nilai pelaburan lebih 5.64 bilion ringgit. Manakala potensi pembiayaan yang direkodkan Agrobank pula melibatkan 3,322 permohonan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 511.8 juta ringgit. 5 buah hospital dikenal pasti untuk dijadikan sebagai hub teknologi kesihatan Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional NTIS. Hub yang berteraskan Internet of Medical Things IoMT itu bakal membentuk satu ekosistem di mana peralatan dan aplikasi perubatan saling berkait menerusi rangkaian komputer dalam talian. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, inisiatif ini berupaya menyediakan pengalaman penjagaan kesihatan berkualiti tinggi untuk negara, sekaligus mempertingkatkan pengurusan ubat, diagnosis dan rawatan serta pemantauan penyakit kronik dari jarak jauh. Ini merupakan salah satu inisiatif yang kami sama-sama telah bincang agar beberapa hospital dapat kita naikkan taraf kepada high-tech hospital lah. Antara yang kita mahu laksanakan ialah komponen yang berkaitan dengan R&D center ataupun living lab. Kedua ialah AI ataupun Artificial Intelligence Tech Hospital. Dan ketiga ialah pusat ataupun village pemulihan dan juga recuperation dan rehabilitasi. Hub Teknologi Kesihatan NTIS ini akan dilaksanakan di 3 lokasi dalam bandar, iaitu di Hospital Putrajaya, Institut Kanser Negara dan Hospital Tunku Azizah, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak, manakala 2 lokasi di luar bandar, iaitu Hospital Bera dan Hospital Rembau. Datuk Seri Dr. Adham berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran Hub Kesihatan Teknologi National Technology and Innovation Sandbox NTIS di Ibu Negara. Hadir sama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Satu pengumuman akan dibuat dalam masa terdekat oleh Kementerian Kesihatan KKM mengenai kelonggaran syarat pemakaian pelitup muka di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata KKM masih di peringkat perbincangan mengenai keperluan melonggarkan pemakaian pelitup muka seperti dilaksanakan di negara lain. Keputusan yang akan dibuat itu mengambil kira beberapa indikator COVID-19 di negara ini yang terus menunjukkan penurunan termasuk kemasukan pesakit ke fasiliti kesihatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program latihan pertolongan cemas dan penggunaan alat Automated External Defibrillator AED di Zoo Taiping. Menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak.
Bertemu kembali. Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk mencerca sesama umat, bertelingkah dan gelanggang politik. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, masjid seharusnya dijadikan institusi yang menerajui kebaikan, pusat kegiatan umat Islam, malah sebagai lilin yang menyinari masyarakat setempat. Jangan sekali-kali menjadikan masjid sebagai tempat untuk mencerca sesama umat, bertelingkah dan apatah lagi menjadi masjid sebagai sebuah gelanggang politik. Dalam hal ini, saya memang tidak membenar mana-mana pihak yang mempolitikkan rumah Allah ini. Jadilah ini satu ingatan kepada kita semua. Dan saya harap tidak ada yang mempertikaikan arahan ini. Ini adalah untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama kita umat Islam dan orang Melayu kita. Baginda bertitah demikian ketika majlis perasmian Masjid Baharu Bandar Tun Abdul Razak Jengke Maran. Pada majlis tersebut, Seri Paduka berkenaan merasmikan dan memasyhurkan masjid berkenaan dengan nama Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan kerabat Diraja Pahang serta barisan kepimpinan kerajaan negeri. Penganjuran Festival Floria Diraja Putrajaya 2022 dilihat berkesan dalam memupuk semangat perpaduan keluarga Malaysia sekaligus memberi gambaran positif kepada negara luar untuk menikmati keindahan dan keamanan yang dikecapi negara. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Muhaini Zainal Abidin berpandangan selain menzahirkan rasa cinta kepada bunga dan tumbuhan, penganjurannya turut menghimpunkan anggota masyarakat untuk saling menghormati dan mengasihi antara satu sama lain. Sebenarnya bila penganjuran Floria ni actually dia akan menarik pengunjung-pengunjung, tak kira lah daripada seluruh Malaysia ke, daripada Putrajaya sendiri ke, daripada Kuala Lumpur ke, datang ke sini beramai-ramai. So di situ kita akan nampak bahawa keluarga Malaysia itu bersatu padu and then menikmatilah keindahan dan keamanan Malaysia ni. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program memasak cita rasa Floria di Putrajaya. Antara menu yang dimasak oleh isteri Perdana Menteri, nasi minyak teh bunga dan ikan senangin sambal bunga kantan. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah yang berlangsung di pekarangan Stadium Darul Aman Al-Usta turut menampilkan mini perkampungan budaya Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Pihak JAKWA mengetengahkan adat kebudayaan kaum itu dengan mengadakan pelbagai aktiviti termasuk persembahan tarian sewang sepanjang program berlangsung. Timbalan Pengarah JAKWA, Khairul Anwar C. Zakaria berkata, selain itu pengunjung juga dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat orang asli suku kaum Temiar dan masakan serta makanan tradisi mereka. Pengunjung juga boleh mendapatkan pelbagai barangan kraftangan dan kesenian yang diperbuat sendiri serta produk kesihatan berasaskan dari tumbuhan hutan. Acara menyumpit turut diadakan. Hasil jualan daripada barang-barang hasil kraft tangan dan kesenian masyarakat orang asli. Antaranya kita ada nyiru, kita ada babu ikan dan sebagainya. Dan antara bentuk hasil-hasil hutan antaranya kita menjualkan seperti kita ada jual yang tongkat ali, kacip Fatimah. Kita ada juga menjualkan benda-benda yang kita kata herba yang seperti kuih hitam dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang makan herba orang asli yang tradisional yang boleh meningkat. Sebuah hospital swasta dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan meminta dan menerima suapan berhubung pemberian kontrak pembekalan peralatan perubatan serta pengurusan pembelian tanah bagi hospital berkenaan. Tertuduh R. Mahendran dan Wong Sun Ki bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Mengikut pertuduhan, Mahendran didakwa meminta suapan RM250,000 dan menerima RM200,000 daripada Fu Chi Kim,
sebagai upah melantik sebuah syarikat hartanah menjadi broker kepada hospital itu. Manakala Wong pula dituduh menerima 5% bagi setiap nilai kontrak yang bakal diperoleh oleh syarikat daripada hospital tersebut. Wong turut didakwa bagi 3 lagi pertuduhan menerima suapan berjumlah RM90,090 melalui pindahan wang daripada akaun syarikat sama ke dalam akaun miliknya. Hakim Rozilah membenarkan Mahendran diikat jamin RM70,000 dan Wong pula RM40,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 4 Oktober untuk sebutan semula kes. 10 individu ditahan dalam satu operasi membanteras kegiatan penyelewengan bahan bersubsidi jenis diesel di sebuah premis kawasan perindustrian di Bukit Raja, Kelang, Selangor. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Selangor turut merampas dan menyita kenderaan, bahan api jenis diesel serta lain-lain peralatan dengan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan sebanyak RM97,000. Premis berkenaan diserbu hasil siasatan serta risikan selama 3 minggu yang mendapati terdapat aktiviti keluar masuk kenderaan dipercayai mencurigakan di lokasi sasaran serbuan. Siasatan juga menunjukkan wujud urus niaga jual beli diesel daripada stesen minyak berdekatan dengan premis yang diserbu. Pasukan serbuan telah menahan sebanyak 10 orang lelaki, 4 warga tempatan dan 6 warga negara asing yang didapati bertugas sebagai pekerja menjaga premis. Kesemuanya telah ditahan bagi keperluan siasatan. Antara barang rampasan yang terlibat ialah 3 buah lori, 6 unit tong jenis IBC Intermediate Bulk Containers, 2 tong jenis kit tank yang berisi disaki jenis diesel dengan anggaran jumlah 19,400 liter dan peralatan jenis pam penyedut minyak sejumlah 4 unit. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM1 juta bagi orang perseorangan atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam pada itu, pengguna atau orang awam yang ingin menyalurkan maklumat atau sebarang pertanyaan perlakuan penyelewengan barangan bersubsidi dialu-alukan menghubungi KPDN HEP. Sukan. Majlis Sukan Negara MSN akan mempertimbangkan semula agar sukan angkat berat kembali sebagai sukan teras. Menteri Belia dan Sukan KBS Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berharap sukan berkenaan dapat meneruskan momentum atau ditambah baik sementara menunggu keputusan. Sukan angkat berat telah membuktikan pencapaian cemerlang di Sukan SEA Hanoi dan Sukan Commonwealth Birmingham tahun ini. Sukan angkat berat telah membanggakan negara dengan begitu hebat di Sukan SEA, di Sukan Commonwealth. So obviously, tentunya pihak MSN akan mempertimbangkan mereka untuk kembali ke sukan teras, namun momentum pencapaian mereka ini mesti diteruskan, malah diperhebatkan lagi. Jadi tentunya kita akan memberi perhatian termasuk juga kepada sukan sepak takraw. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan majlis memperkenalkan barisan penaja utama bagi Sukan Malaysia Sukma ke-20 yang akan berlangsung pertengahan bulan ini. MSN menerima tajaan lebih RM5 juta termasuk wang tunai, barangan dan perkhidmatan. Tiada bekas atlet kebangsaan yang dibiarkan tanpa mendapat bantuan sewajarnya. Perkara itu dijelaskan Pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, berhubung isu bekas atlet para Koh Lipeng. Menurutnya, YAKIP telah menawarkan bantuan dan peluang kepada Lipeng bukan sahaja bantuan wang ringgit dan kemudahan seperti kerusi roda bermotor. Pihaknya juga menawarkan beberapa kursus kemahiran yang mampu membantunya berdikari. 2020 kita dapat jam
dana ataupun penaja daripada Yayasan Hasanah untuk melatih 60 bekas atlet untuk kemahiran. Bermacamlah kita buat, bakery, sejuk buku, aircon dan sebagainya. 2021 kita dapat lebih kurang 100 penajaan daripada Yayasan Hasanah untuk melatih bekas-bekas atlet. Ko Liping adalah salah seorang yang kita menghubungi untuk beliau menyertai program tersebut, tapi beliau menolak. Majlis Sukan Negara MSN juga katanya pernah menawarkan Lee Peng mengikuti kursus kejurulatihan agar dia boleh dilantik menjadi jurulatih di bawah kendalian MSN. Tambah Datuk Nurul Arifin, berdasarkan maklumat yang diperoleh Yakib, Lee Peng sebenarnya mempunyai beberapa pekerja yang menghasilkan barangan untuk jualan seperti sarung tisu dan tabung. Beliau meminta agar semua pihak untuk tidak mengeksploitasi isu berkenaan demi agenda peribadi masing-masing. Penganjur Letua di Langkawi LTDL 2022 Human Voyage hari ini mengesahkan penyertaan 6 pasukan elit dunia pada perlumbaan jelajah berbasikal terulung Asia itu. Kejohanan dijadualkan berlangsung pada 11 hingga 18 Oktober ini. Ketua Pegawai Operasi LTDL 22 Syahai Zirin Abdul Hamid menerusi satu kenyataan memaklumkan 6 pasukan berkenaan adalah UAE Team Emirates dari Emiriyah Arab Bersatu UAE, Cofidis Perancis, Lotto Saudal Belgium, EF Education Easy Post Amerika Syarikat, Movistar Spanyol dan Astana Kazakhstan. Tambah Syahazirin, selain Astana Kazakhstan, 5 pasukan lain akan membuat penampilan kali pertama di LTDL. Selain itu, 3 pasukan berstatus Pro Team juga sudah mengesahkan penyertaan dalam jelajah edisi ke-26 ini. Sementara itu, antara pasukan berstatus UCI Continental Team yang bakal membuat penampilan adalah 2 pasukan profesional benua tempatan iaitu Terengganu Polygon Cycling Team TSG dan Tim Sapura Cycling TSC serta 2 pasukan yang berdaftar di Indonesia, Mula Cycling Team dan Rujai Cycling Team. Pasukan serantau yang turut menghangatkan saingan LTDL kali ini adalah Thailand Continental Team, Tim Ukyo Jepun, 7-Eleven Click Air Filipina serta skuad kebangsaan Malaysia. LTDL 22 akan membuka saingan dengan peringkat 1 bermula dari Kuala Pilah dan penamatnya di peringkat ke-8 di Langkawi. Silaturahim menjadi objektif utama pertandingan bowling bersama Ketua Pengarah Penyiaran bersama kaki tangan Radio Television Malaysia RTM. 10 pasukan melibatkan 50 kaki tangan bertanding bagi merebut Piala Pusingan Ketua Pengarah serta juara individu lelaki dan wanita. Program Jalinan Silaturahim Anjuran bersama Jabatan Penyiaran Malaysia dan Kelab Kebajikan dan Sukan RTM melibatkan kaki tangan pelbagai seksyen dan bahagian serta penyertaan dari peringkat pengurusan tertinggi hingga kumpulan pelaksana. RTM punya staf yang ramai. Staf yang ramai, 3,000 lebih di seluruh Malaysia. Yang ada di Angkasa Puri pun ada lebih kurang 1,000 lebih, hampir 2,000 yang ada di Angkasa Puri saja. So macam mana kita nak saling kenal mengenal? Inilah program-program yang kita buat untuk membina networking, kemesraan supaya kita dapat menjalankan kerja-kerja kita nanti dengan lebih baik dan menghasilkan produktiviti yang tinggi. Saya sebelum ni tak berapa kenal siapa yang sebenar. Bila dapat jumpa depan-depan ni, kita dapat berkongsi pendapat, mungkin nak minta pandangan sikitlah daripada, especially pada pihak pengurusan, apa sebenarnya yang boleh dilakukan untuk penambahbaikan dalam kerjaya lah nanti. Bagus mengeratkan silaturahim antara pihak atasan dan peringkat pelaksana seperti saya lah. Maknanya kalau tak ada program macam ni, saya sendiri pun macam tak kenal lah orang atas-atas saya, superior-superior kita. Turut hadir memeriahkan program antaranya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Puteri Juliana Yaakob, Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik Abdullah Daud dan Pengarah Bahagian Berita Ehwal Semasa Zuraidah Muhammad Arif. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.